لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan diri itu dalam melihat apa yang telah disediakannya untuk hari akhirat. Dan hendaklah kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Tuhan yang amat mendalam pengetahuannya di atas apa yang kamu kerjakan. Imam, pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa masjid, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sama sekali marilah pada malam ini sekali lagi kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin dengan limpahnya dan juga dengan hidayah serta inayah Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita dan Allah mengurniakan, menganugerahkan nikmat kesihatan yang baik kepada kita semua. Dan pada malam ini Allah rupakan masa, Allah beri kekuatan dapat kaki-kaki kita melangkah, kita hadir, kita berada di masjid ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita telah menunaikan suatu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita mengerjakan solat maghrib, dan solat itu alhamdulillah kita kerjakan mengikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan berjamaah. Maka insya-Allah pahalanya akan digandakan oleh Allah, dan kita mengharapkan kesemua amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita buat, sembahyang yang kita dirikan, serta doa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesemua itu dikira oleh Allah dan diberi ganjaran setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan, dapat kita menyambung kuliah pengajian kita. Semoga dengan beradanya kita di tempat yang penuh dengan rahmat, tempat yang penuh dengan keberkatan Allah, dan kita diberi peluang dapat sama-sama kita berniat, kita beriktikaf dalam rumah Allah. Moga-moga insya-Allah dengan beradanya kita dalam majlis ilmu pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala kerja buat kita insya-Allah, segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah membuka pintu hati kita, melembutkan hati kita insya-Allah, sehingga kita melihat kebenaran itu sesuatu yang benar dan kita akan mengikutinya insya-Allah, dan Allah perlihatkan kebatilan itu sesuatu yang batil, kita akan menjauhnya insya-Allah. Moga-moga kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang berada di atas landasan Islam yang sebenar yang telah dibawa oleh Rasulullah, dengan kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan kita insya-Allah di atas dunia ini insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, pada malam ini kita telah melangkah masuk malam yang ketiga daripada bulan Jamadil Akhirah. Bulan Jamadil Akhirah adalah merupakan bulan yang ke-6 dalam takwim Hijriah. Bulan yang kelima baru saya berlalu tuan-tuan, kita berada di dalam bulan yang ke-6. Selepas insya-Allah kita akan bertemu yang bulan yang ke-7 bulan Rajab, yang di dalamnya kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah panjangkan umur kita insya-Allah, kita akan bertemu pula dengan bulan 8 bulan Sya'ban, dan selepas dari Sya'ban kita akan berjumpa dengan bulan yang ke-9 yang dinanti-nanti oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia berakal, apatah lagi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menunggu kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Berdoalah kepada Allah, moga-moga Allah panjangkan umur kita, dan sekali lagi kita diberi peluang pada tahun insya-Allah dapat berada dalam bulan Ramadan untuk kita melaksanakan kewajipan yang Allah wajib berpuasa, dan kita perbanyakkan amal ibadah kita insya-Allah, bagi membolehkan kita mendapat kejayaan, kelepasan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita dan kita selesai dikit insya-Allah, dan kita telah mengupas dan kuliah lepas tuan-tuan kebinasaan yang ketiga bagi lidah, bagaimana yang telah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, yang Imam Al-Ghazali
merekodkan, mencatatkan dalam kitab ini ada 20 kebinasaan bagi lidah. Menjaga elok tuan-tuan lidah kita. Menjaga lidah itu boleh membawa silap-silap kita dimurkai oleh Allah, kita diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebinasaan yang ketiga sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitu kita cenderung atau kita masuk dalam perbualan ucapan yang batil, yang lawa, yang tidak ada manfaatnya, yang ia membawa kepada maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung dengan apa yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin adalah merupakan kitab masyhur karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Di sana ada masalah fiqh disebut, ada masalah syariat, masalah tasawufnya, ilmu tauhidnya, digabungkan sekali dalam kitab Ihya Ulumuddin. 4 jilid tuan-tuan. Baik, Imam Al-Ghazali menyebut wa yadkhulu fihi al-khawda fi hikayatil bid'ah wal madahib al-fasidah wa hikayata ma jara min qital as-sahabah ala wajhi yuhamu ta'anu fi ba'dihim fa kullu dhammuka batilun wal khawdu fihi khawdun fil batil. Artinya, dan masuk pula dalam perkataan yang batil itu, masuk dalam perkataan yang batil tuan-tuan, yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita semua, kita jadikan sebagai ingatan. Maka yang termasuk masuk pula di dalam perkataan yang batil, yang membawa kepada maksiat, membawa kepada kemurkaan Allah, iaitu masuk di dalam berhikayat yang bid'ah. Kita cerita benda-benda bid'ah yang tidak diajar, yang tidak ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hikayat ni maknanya kita bercerita, cerita benda-benda yang bid'ah, dan benda-benda yang boleh membawa kepada bid'ah kepada ibadah. Bid'ah ni tuan-tuan dia lawan kepada ibadah. Ibadah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bid'ah ni tuan-tuan mengadakan suatu benda yang baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan kehidupan, bukan dalam urusan dunia. Kalau mengadakan suatu benda yang baru dalam urusan kehidupan kita, dalam urusan dunia ni tuan-tuan, tak dinamakan bid'ah pada syarak. Kalau zaman Nabi naik unta, zaman lagi kita naik kereta tuan-tuan, itu bukan bid'ah pada syarak. Walaupun di segi wakahnya, di segi bahasa mungkin kita kata ini bid'ah, benda yang baru. Pada syaraknya tuan-tuan, dengan makna kita mengadakan sesuatu yang tidak pernah diajar, yang tidak pernah dibuat oleh Nabi dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam soal ibadah, sebab dalam bab ibadah ni kita sebut dah daripada awal. Dalam soal ibadah tuan-tuan, sesuatu amalan, sesuatu ibadah nak diterima oleh Allah, dia mesti menepati 2 syarat. Selain daripada syarat yang pertama ikhlas kepada Allah, syarat yang kedua mesti menepati syariat yang dibawa oleh Nabi. Menepati syariat ini tuan-tuan dengan makna ibadah kita itu mestilah berpandukan kepada 7 ajar Rasulullah SAW. Menyalahi daripada 7 ajar Nabi itu dikatakan bid'ah pada syarak. Maka kita berhikayat, kita cerita tuan-tuan menggunakan lidah kita pada benda-benda yang bid'ah ni tuan-tuan, Imam boleh kata termasuk dalam percakapan yang batil, jika maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menghikayatkan segala mazhab yang fasik. Cerita tuan-tuan tentang mazhab-mazhab, fahaman-fahaman yang kosong, fahaman-fahaman seumpama al-khawarij. Golongan khawarij tuan-tuan, hikayat ke cerita, mungkin nak tarik perhatian, mungkin nak ajak mereka kepada mazhab yang batil, yang fasik ni tuan-tuan, dilarang sama sekali. Khawarij adalah golongan yang telah terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun asalnya tuan-tuan mereka adalah pengikut setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi apabila Sayyidina Ali bersetuju dengan majlis tahqiq yang diadakan di antara Ali, wakil bagi pihak Ali dengan wakil bagi pihak Muawiyah radhiyallahu anhu, maka di sana ada sebahagian dalam umat Islam yang tidak boleh menerima, yang akhirnya mereka keluar meninggalkan Ali, dan mereka juga memusuhi Muawiyah. Akhirnya tuan-tuan, golongan ini mengkafirkan Muawiyah dan mengkafirkan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua-dua mereka kata kafir, mengkafirkan sahabat. Mereka hukum Sayyidina Ali ini kafir, mereka hukum tuan-tuan Sayyidina Muawiyah kafir. Dan akhirnya mereka lah yang merancang untuk membunuh 3 orang di kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang jasa mereka cukup besar. Jasa mereka, yang pertama mereka merancang, golongan Khawarij merancang untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Yang kedua, mereka telah merancang dan mereka telah tetapkan siapa di antara mereka yang akan bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, mereka juga telah merancang untuk membunuh Amr bin As radhiyallahu anhu. 3 orang sahabat min kibar sahabat, di kalangan pembesar sahabat. Ali ini kita tahu sejarah. Di antara orang yang pertama masuk Islam. Kanak-kanak yang pertama masuk Islam, beriman dengan Nabi ketika dia baru usia 6 tahun. Ada riwayat menyebut 8 tahun. Ali masa dia masuk Islam tu, di kalangan masih kecil lagi, kanak-kanak lagi, beriman dengan Rasulullah SAW, walaupun ayah dia tidak bersedia untuk beriman, Abu Talib. Dan Ali bin Abi Talib sepupu Nabi, dan dia juga adalah merupakan menantu kepada Rasulullah SAW apabila Nabi mengahwinkan Ali ini dengan putri bongsu dia, Fatimah Az-Zahra. Dan daripada perkahwinan itulah hasil perkongsian hidup di antara Ali dengan Fatimah ini, tuan-tuan, lahirnya Hasan cucu Nabi dan juga Husain radhiyallahu anhu. Mereka rancang dengan Ali. Dan mereka juga merancang untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia masuk Islam lebih awal daripada ayah dia. Walaupun ayah dia masuk Islam juga, tapi selepas pembukaan kota Mekah, Muawiyah masuk Islam sebelum daripada Nabi masuk kota Mekah, selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Dia masuk Islam. Dan dia beritahu kepada mak dia, Hindun bin Uthman, mak dia ni Hindun. Yang Hindun ni memang juga anti-Islam, marah kepada Islam, marah kepada Nabi kita Muhammad SAW, marah kepada saudara Nabi Hamzah, oleh kerana Hamzah telah membunuh ayah dia. Ayah dia adalah tuan kepada Muawiyah ni, bapa mertua kepada Abu Sufyan ni, tuan-tuan, Utbah bin Rabi'ah, dibunuh dalam perang Uhud. Ayah Hindun kena bunuh, abang dia kena bunuh, pak saudara dia kena bunuh, dan salah seorang anak dia dibunuh. 4 orang. Maka tuan-tuan, dia cukup marah, sangat bersedih Hindun ni di atas kematian orang-orang yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Akhirnya dialah yang mengubah Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang dikatakan Prahawan Wahsy, kalau sekiranya kamu berjaya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kamu dimerdekakan, dibebaskan, bahkan diberi hadiah-hadiah yang lumayan kepada Wahsy. Akhirnya, tuan-tuan, dalam perang Uhud, Allah telah mentakdirkan Wahsy telah berjaya membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan dia telah dimerdekakan. Tuan-tuan, jiwa dia tak tenang, jiwa Wahsy, hati dia tak tenang, oleh kerana dia lari dari Islam. Dia menentang Islam, dia membunuh bapa saudara Nabi. Walaupun dia telah merdeka, tapi hati dia tak tenang. Kalau sebelum itu dia sebagai hamba, jiwa dia tenang. Akhirnya, tuan-tuan, Wahsy diberi hidayah